Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابعين التابعين ثم إلى روح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لصاحب هذا الكتاب شأنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengurusi yang ada jabatan kuasa, yang saya kasihi lagi saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, para masyayikh, para tuan-tuan guru sekalian serta muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan sekali lagi kesempatan kita untuk mengadakan lagi kuliah. Kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menghindari kita daripada segala malapetaka, segala bala yang menimpa, dan kita mohonlah taklah akan berlaku lagi PKP ataupun sebagainya. Kita mohon juga sebagai kita menjagalah kesihatan masing-masing, jaga diri kita, keluarga dan juga ahli-ahli seluruhnya. Jadi alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Bersyukur Allah tambah lagi, tak bersyukur cukuplah apa yang ada. Itu memang janji Allah. Maksudnya walaupun dia kaya pun dia tak bersyukur, ada tak cukup dia. Akan ada rasa ketidakcukupan dia. Tetapi kalaupun dia itu miskin tapi dia sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan rasa cukup walaupun dia tidak ada harta. Kita menyambung kuliah kita yang lepas, iaitu setelah hadis yang pertama kita dengar, saya ulang sedikit, at'imul ja'i' wa'udul marida wa fukkul 'ali. Rasulullah menganjurkan kita untuk beri makan orang. Paling utama kita digalakkan untuk memberi makan orang yang lapar. Orang yang kenyang harus saja. Tapi sangat-sangat dituntut adalah orang-orang yang kelaparan. Itu. Sebab itu Rasulullah SAW kata at'imul ja'i'. Walaupun dalam hadis yang lain ada dia kata tut'imut ta'am, memberi orang makan secara umum. Tapi dalam hadis ini Rasulullah khususkan lagi, yaitu at'imul ja'i', yaitu memberi makan siapa? Orang yang lapar. Yang kedua, wa'udul marid. Ini yang fokus kita daripada hari itu, yaitu menziarahi orang-orang yang sakit. Wa'udu al-marid, iaitu orang-orang yang sakit. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain, kamu akan dapati aku ketika kamu menziarahi orang yang sakit. Aku berada di situ. Seolah-olahnya apa? Bila kita datang situ, kita akan dapat merasai akan kewujudan Allah Ta'ala. Sebab tauhid ni kita kena ni. Keimanan kita nak kena sentiasa ada. Macam peristiwa apa, saya tengok satu peristiwa semalam saya buat di satu kuliah, berkaitan dengan 3 orang padri yang jumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila dia jumpa Sayyidina Umar, dia kata, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kata dia, kami ada beberapa soalan. Kalau soalan kami ini dijawab, kami akan masuk Islam semua, tiga-tiga ni. Kalau jawapan kami tak boleh dijawab oleh kamu, maka kau tak payah nak dakwah lagi Islam itu apa.
Kau tak yang kata Muhammad itu adalah Rasul ataupun Nabi? Tak payah. Kalau kau tak boleh menjawab soalan. Baik, kata Umar, apa soalan kamu? Soalan aku yang pertama, kata Umar, kata pendeta itu, soalan mereka ni, pertama, soalan kami kata, bilakah langit? Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita. Cerita ini telah dinukilkan dalam kitab Fadailul A'mal. Mungkin jemaah tabligh pernah jumpa berkaitan dengan cerita ini. Fadailul A'mal fi sittatin sahah, iaitu kelebihan itu dari cerita berkaitan dengan, dan kitab-kitab lain pun ada juga sebut. Dia kata, bilakah langit terkunci, tertutup? Kedua, bilakah langit terbuka? Pendeta ni, Umar masih dengar lagi. Yang ketiga, dia kata, apakah kubur yang berjalan bersama dengan tuan-tuannya sekali, dengan tuan dia sekali? Kubur siapa? Ada tuan-tuan? Tak pernah dengar pula tuan-tuan ini malam kita dengar. Okey, kubur yang berjalan sendiri dengan tuan dia. Yang keempat, kata dia, siapakah, dia kata, atau apakah yang dia sampaikan dakwah kepada umat dia semua ikut, tetapi dia bukan daripada manusia dan jin. Ini pendeta-pendeta ni, dia tanya. Umar masih diam lagi. Ada lagi soalan tu, bukan itu saja, ada lagi. Apakah, dia kata, 5 makhluk Allah yang lahir tetapi bukan daripada induk? Dia tidak ada induk, alih-alih ada. Itu dia. Apa tu tuan-tuan ya? Kemudian ada lagi, kata dia, soalannya, kau kena ceritakan apa? Ceritakan tentang Ashabul Kahfi, 7 orang yang berada dekat dalam Ashabul Kahfi. Apa kata Sayyidina Umar, tuan-tuan? Sayyidina Umar kata, aku tidak malu untuk memberitahu kamu semua ni, wahai pendeta ni yang datang ni, aku tak boleh nak jawab. Sayyidina Umar tak boleh nak jawab ni. Sebab itu dalam Islam ni kepakaran tu memang banyak. Bukan nak menunjukkan Umar ni tak tahu. Mungkin ada satu benda sahabat lain tahu, mungkin Umar tak tahu. Mungkin sahabat ini tahu, yang ni tak tahu. Sebab itu kita ada kelebihan masing-masing. Ada orang lebih pandai matematik, ada orang lebih pandai sains, ada orang lebih kedoktoran, ini dan sebagainya. Dia takkan sama semuanya. Takkan ada orang satu tu semua doktor pun dia tahu, jarang berlaku. Jadi Umar dia tak malu. Kita ni kalau tak tahu cakap tak tahu, tuan-tuan. Jangan kita cakap tahu. Tak tahu cakap tak tahu, tak apa, tak ada masalah. Umar dia begitu. Tapi kata Umar, di kalangan sahabat aku ada yang tahu jawapan ini. Okey, tak apa, kata pendeta. Kalau ada daripada kalangan sahabat-sahabatmu yang tahu, panggil dia, jawab. Umar kata kepada Salman Al-Farisi, wahai sahabatku, panggil siapa, tuan-tuan? Sayyidina Ali. Panggil Sayyidina Ali ni datang. Jadi dia pun beritahu, Salman Farisi beritahu Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, Umar panggil kamu. Berkaitan dengan apa? Ada beberapa orang pendeta yang datang telah menyoal, tetapi Sayyidina Umar memanggil kamu untuk menjawabnya. Walaupun kadang-kadang kita lihat Sayyidina Ali ada, dia para sahabat pun ada perkara yang dia selisih pandangan. Mungkin dia tak setuju dengan pandangan, tapi taklah sampai gaduh kita. Macam Osman, Sayyidina Osman, siapa Al-Ghafari tu, Allah sahabat tu yang dikenali sebagai Al-Ghafari, dia pun tak bersetuju dengan Sayyidina Osman, sampai dia kata, aku nak letak jawatan, tak nak kerja dengan kamu wahai Osman. Tak apa, kata Osman. Tetapi bila jihad dipanggil nak pergi berperang, sahabat dia kata, wahai Al-Ghafari, tak payahlah, sebab kau pun bukan suka Osman. Tapi apa kata Al-Ghafari? Kalaulah Osman hari ini memberikan hukuman pancung ke atas aku akan terima hukuman tersebut. Kalau aku tak pergi, arahan kerajaan sekarang ni kata dia kena pergi perang, aku tak pergi. Kalau hukuman aku kena pancung, aku pancung. Walaupun ada certain perkara yang tidak sependapat. Begitu juga dengan Ali. Ini perkara agama. Dia datang juga jumpa dengan Umar. Wahai Umar, kenapa depan aku ada 3 orang tiga orang pendeta, dia tanya, kalau begini-begini, kalau dapat jawab, dia buat begini, kalau tak dapat jawab, begini. Kata Ali, apa dia soalan kamu? Soalan pertama, bilakah langit terkunci? Kata Sayyidina Ali, langit terkunci ketika orang melakukan syirik. Pintu langit tertutup, terkunci. Tidak akan ada apa-apa yang lepas ke atas. Sebab apa? Ada orang yang melakukan syirik. Sebab itu ulama kata pun, sampai kita ni kalau ada melakukan syirik tu, yang kadang doa kita naik
turun balik, naik turun balik. Sebab mantul ada lagi syirik yang kita lakukan, khurafat yang masih lagi kita lakukan. Kena jaga tuan-tuan. Sebab itu kena jaga. Hatta kata Nabi, syirik khafi yang kita kena jaga tu, syirik khafi. Apa dia? Riya. Riya adalah di antara syirik khafi yang sangat bahaya. Dia boleh kena sesiapa sahaja. Tak kira orang alim ke, tak kira siapa orang berilmu ke apa sebagainya, boleh kena. Sebab riya ni satu sifat bangga diri. Bila bangga diri, kita mengatakan kita ini hebat, maka kita menduakan Allah Ta'ala itu ada yang hebat juga selain daripada Allah. Sebab itu riya kena jaga. Kalau boleh buang tuan-tuan. Jangan kita takjub, ya Allah aku begini, oh aku begini, oh aku begini. Jaga. Kadang orang ada orang yang mungkin berserban besar dan sebagainya, oh Allah, dia rasa dah mula rasa bangga. Itu pun bahaya. Takut timbul riya. Begitu. Jadi kata Ali, tertutup sebab syirik. Bila terbuka? Terbuka kalau ada orang menyebut la ilaha illallah. Langit akan terbuka. Sebab tu kita digalakkan sebelum kita berdoa, beristighfar dan bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah kita berdoa, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Kita disunatkan. Okey. Bila terbuka ketika itu. Baik. Soalan ketiga kata dia, apakah kubur yang berjalan dengan tuannya sekali? Siapa tuan-tuan? Kata Ali, kubur yang berjalan bersama dengan tuan-tuan itu adalah Nabi Yunus alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Yunus alaihi salam ni berdakwah kepada orang-orang dia ni. Orang dia tak terima sampai dia kata, Allah Tuhanku, kalaulah umatku, bangsa aku ni tak terima dakwah aku, tak terima tauhid mentauhidkan kamu ini, kau turunkan azab dalam tempoh 40 hari. Jadi dalam tempoh 40 hari, dah hari yang ke-39 tak nampak bayang azab akan turun. Mungkin kata Yunus, Nabi Yunus AS mungkin, yalah, kata dia, mungkin Allah nak uji lagi lah agaknya. Permohonan aku tak diterima oleh Allah. Dia pun keluar daripada tempat dia tu. Tapi nak dikatakan bahawa setelah dia keluar, walaupun ditimpa, sebelum ditimpa itu umat dia semuanya dah bertaubat. Dipendekkan cerita, Yunus naik atas kapal kan ada cerita kan, yang bila kapal tu mengambil dan sebagainya gini, nak kena buang undi siapa, nama Yunus, nama Nabi Yunus, maka undi lagi nama dia juga, nun lagi dia juga, akhirnya dia dicampak dan dimakan oleh ikan nun. Ikan nun yang dikatakan dalam riwayat, Nabi Yunus AS itu berada dalam perut ikan nun selama lebih kurang 40 hari. Dan berjalan lebih, katanya 7 benua. Ada pandangan-pandangan lah mengatakan ikan tu bawa dia. Dan ketika dalam tu dia bertaubat, beristighfar, ya Allah aku berdosa, ya Allah aku tak sabar gini-gini lah, sebab dia menyesal kenapa tak sampai hari yang ke-40 tu dia tunggu lagi dekat kampung dia, tapi dia dah rasa macam putus asa, dia keluar, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya ikan tu pun memuntahkan dia. Kerana Al-Quran sebut, kalau tidak Nabi Yunus akan tetap berada dalam perut ikan tu sampai hari kiamat. Itu yang dikatakan kubur yang berjalan bersama dengan tuannya. Kena kira tu macam dah matilah makan ikan tuan-tuan. Kalau kita nak cuba, carilah ikan paus tuan-tuan, duduklah 40 hari dalam dia. Kalau ada rasa ilmu yang boleh tuan-tuan, tak payah jauh, sebelum pergi training cari ikan paus tuan-tuan, ambillah mana-mana tong kat rumah tu, masuk dalam tong, suruh orang rumah tutup 40 hari, jangan kasih apa-apa makan minum. Kalau buka masih segar mugar, masih astagfirullah, bolehlah tu tuan-tuan, ilmu tu menjadi, carilah ikan paus. Tapi kalau 2-3 hari buka dah berbau hanyir tuan-tuan, tak payahlah tuan-tuan, begitu. Itu kata pendeta, Allah kata dia hebat. Soalan yang lain satu lagi, kata dia, siapakah benda yang bila dia berdakwah, kata dia, seluruh kaum dia atau seluruh bangsa dia itu ikut cakap dia. Ini mungkin tuan-tuan banyak dah dengar ada cerita ni. Ni saya cuma ulangkan, mungkin ada yang tak pernah dengar cerita ni. Apa dia tuan-tuan? Yang bukan daripada manusia dan bukan juga daripada jin. Siapa dia? Kita ni tuan-tuan, kita ni berdakwah Allah payah benar tuan-tuan. Kita ni nak cakap, kadang orang terima, kadang orang tak terima, bukan senang tuan-tuan. Yang bercakap ni, yang bercakap lagi masalah. Awak cakap tu nak kena tengok pula awak cakap tu. Mu cakap-cakap mu buat tidak? Kan Allah Ta'ala khabar,
Bahaya orang bukan senang tuan-tuan. Orang kita ni bukan senang awak terima mengajar sini ni. Orang kita kata kita tak buat. Orang yang dengar pula buat. Kita ni nak kena muka Allah Taala. Begitu. Siapa dia? Rupanya Nabi Sulaiman alaihissalam ni, dia kalau berjalan dia dengan bala tentera dia yang sangat besar. Jadi bila dia lalu tu semuanya akan lari. Termasuk siapa tuan-tuan? Semut. Semut ni bila dia nampak daripada jauh, maka komander dia pun naik atas bukit. Dia beritahu, ini diceritakan diceritakan dekat dalam Al-Quran pun ada cerita. Diceritakan komander dia naik, wahai, kata dia, seluruh kaumku, bangsaku semut, semuanya lagi masuk dalam lubang masing-masing, kata dia. Semua duk lagi masuk lubang. Maknanya dia dakwah semua para ikut, bukan manusia ataupun jin, tapi semut. Diceritakan dalam Al-Quran. Pendeta tu kata, Allahu Akbar, betul lah. Dah mula bergegar iman pendeta, sampai kepada soalan kata, apakah 5 benda yang lahir tanpa ada induk dia? Apa dia tuan-tuan? Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tak ada daripada induk dia. Dia katakan kedua, Hawa alaihissalam pun tak ada induk dia. Yang ketiga apa tuan-tuan? Unta Nabi Saleh yang keluar daripada celah-celah batu yang keras, keluar, tak ada daripada induk dia. Yang keempat apa dia? Tongkat Nabi Musa yang dicampak jadi ular. Bukan ular tu tidak ada induk dia, alih-alih terus menjadi ular. Dan yang kelima, wahai Ali, yang kelima adalah apa tuan-tuan? Kambing Nabi Ibrahim yang Allah gantikan untuk Ismail juga tidak ada induk. Dua daripada pendeta terus angkat tangan, wahai Ali, wahai Umar, kami bersyahadah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruhnya. Terus masuk Islam. Cuma seorang lagi pendeta, dia kata apa? Nanti soalan terakhir kau belum jawab lagi, wahai Ali, kata dia. Apa soalannya? Ceritakan pada kami tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, kata Ali. Baiklah, kamu duduk, aku nak ceritakan seperti mana Al-Quran. Wahai Ali, aku tak nak cerita apa yang ada dalam Al-Quran. Aku dah dengar dah. Aku dah tahu dalam Al-Quran punya cerita. Habis kau nak yang macam mana? Aku nak cerita daripada mulut Rasulullah yang sampai pada kamu. Maksudnya cerita sebenar dia macam mana? Ashabul Kahfi ini. Jadi dipendekkan cerita, Ashabul Kahfi ini adalah sebenarnya 6 orang penasihat. 6 orang penasihat kepada satu kerajaan Rom yang memerintah kerajaan di antara Jordan dan juga Turki. Sebab itu Ashabul Kahfi ini ada kata di Turki, ada kata di Jordan, tempat saya belajar. Selama saya belajar, saya pergi 3 kali di atas bukit. Ada gua, dalam gua itu dia tunjuk lagi tulang-tulang, tulang-tulang 7 orang dengan tengkorak 7, dan juga satu tengkorak kitmir. Kitmir ni anjing yang bersama dengan mereka dekat dalam tu. Cuma masalahnya apa 6 orang ni? 6 orang pemuda ni adalah penasihat kepada Raja Matthews Rom yang memerintah, yang sangat zalim, tapi dia ni jadi penasihat. Hebatnya Matthews bila dia memerintah ni tuan-tuan, la haula, ini ceritanya yang dicerita oleh Sayyidina Ali. Dia punya istana dia berapa tuan-tuan? Kalau rumah kita 22 kali 70, itu pun dah kira Allah besarnya rasa rumah 20. Ataupun 40 kali 80, hak besarnya rumah itu masuk. Allah terpegun tengok rumah hak besar macam tu. Matthews punya istana 8 km sana dan 8 km lebar. Ini cerita Sayyidina Ali ni. Pendeta ni nak tahu betul tak betul. Macam mana istana Matthews? 8 km sana, 8 km sini. Baik wahai Ali, kalau 8 km sana, 8 km sini, kata dia, bagaimana Matthews ini mewangikan istana dia? Ni 8 km tuan-tuan. Surau ni berapa besar ni? Surau ni lebih kurang. Nak wangikan surau ni macam mana tuan-tuan? Mungkin cium Pak Imam je lah wangi.
Sebab sekarang SOP tak boleh pula cium, tuan-tuan. Tuan-tuan wangi pakai apa? Kan kita kan pakai spray tu kan, kalau 8 km tuan-tuan nak pakai spray macam mana? Tapi kata Ali, hebatnya Matius ini, dia ada satu bijana yang sangat besar, bijana minyak wangi dia letak di satu tempat. Bagaimana dia nak sebarkan wangi istana dia ni? Seekor burung akan terbang, beberapa ekor burung akan terbang macam kita nampak burung tiung. Tuan-tuan perasan tak? Burung tiung dia pergi, dia cak dia terbang. Jadi rupanya Matius ni punya segedik burung tadi terbang masuk dekat minyak wangi tadi, dia kena tak dia pun terbang semua dekat seluruh istana Matius dan wangi. Itu cara kaedah Matius, terperanjat penita tu. Hebatnya Ali boleh cerita satu-satu ni. Jadi macam mana ceritanya lagi kata dia? Ni apa Matius ni? Dia ada 50 menteri sebelah tangan kanan dia, 50 menteri sebelah kiri dia. 50 menteri. Dua-dua 100 menteri. Kita belum ada lagi kerajaan kita tak sampai lagi 100 tuan-tuan ni 100 menteri ni. Dan 6 orang penasihat. Satu hari kata Matius setelah memerintah hampir lebih kurang 30 tahun, kau nampak selama aku merintah aku ada sakit tak? Tak ada. Kata menteri-menteri dia. Aku ada demam? Tak ada. Ada batuk? Tak ada. Beringus? Tak ada. Semua tak ada. Jadi rasa-rasa engkau orang semua ni, kata dia, layak tak aku ni jadi Tuhan? Oh, layak. Kata layak benar lah. Maka sembahlah aku. Mereka pakat sembah semua. Siapa sembah aku hak beri kekayaan kat dia, aku beri kesenangan kat dia. Oh, semua pakat sembah dia, kecuali 6 orang ini. 6 orang ini penasihat-penasihat pun balik jumpa dengan ketua dia saya lupa namanya, Tamalik ke begitulah, nama Tamalik begitu, nama dia pelik-pelik sikit. Wahai Tamalik, bagaimana kita ni nak sembah ataupun tidak? Kawan-kawan dia kata, nak sembah apa? Kalau dia Tuhan, kata dia, yang selesaikan masalah negara ni bukan dia, kita juga 6 orang ni. Kalau nak sembah-sembahlah kita, bukan dia yang menyelesaikan masalah. Oh ya, tak ya juga, kata dia. Yang dia cakap sama dia ni. Kalaulah betul dia Tuhan, kata dia, langit besar-besar ni, kata dia ni, atau yang tadi dia kata dia, kalau dia Tuhan, dia pun tidur. Bila dia kebuluh, dia makan juga. Bila dia penat, dia tidur juga. Cuma dia tak cakap berdengkur lah. Tidur juga. Tuhan apa macam tu, kata dia. Langit yang terbentang luas ini tidak ada satu tiang pun, kata dia. Macam tu ke Tuhan dia? Pasti ada yang lebih besar, lebih hebat daripada tu. Jadi kita pakat lagi. Matius akan marah ni sebab tak ada orang yang nak nyembah dia. Lagi-lagi orang kanan dia 6 orang ni tak, jadi dia pun lari, dia keluar daripada istana, dia bawa bekalan kurma sedikit keluar. Dalam perjalanan dia jual kurma tu sebab dia nak duit. 6 orang ni jual, dapatlah dikatakan 3 dirham. 3 riyal atau 3 dirham. Dia bawa berjalan-jalan sampai satu tempat, dia jumpa seorang pengembala. Wahai pengembala, ada tak tempat sini yang tempat boleh kami sembunyi? Kata pengembala, aku lihat kamu ni bukan orang miskin, bukan orang jauh. Aku rasa kamu ni orang-orang yang hebat-hebat. Mereka pun cakap, kami ni adalah 6 orang daripada penasihat Matius. Kami lari, kami tak nak sembah Matius. Kata dia, ada tempatnya, tapi dengan syarat aku kena ikut kamu juga. Itu yang jadi 7 orang Ashabul Kahfi. Bersama dengan pengembala tu punya anjing, namanya adalah Qitmir. Dia pun masuk dalam gua. Sebelum masuk dalam gua tadi ada air terjun. Dia mandi dengan air terjun, sedaplah badan dia. Dia masuk duk baring-baring. Kalau tuan-tuan tengok dekat dia punya dia punya gua dia tak besar sangat tuan-tuan, gua tu. Guanya agak kecil, tapi dia ada bertingkat-tingkat. Dia ada bilik sini, dia ada bilik sini, dia ada bilik sini. Dia bertingkat-tingkat. Dia punya, mungkin tuan-tuan pernah pergilah di Jordan. Jadi tengah-tengah berehat-berehat tu tertidur semua sebab berjalan jauh, tertidur. Bila terbangun daripada tidur, mereka keluar daripada gua, air dah tak ada. Kata kawan-kawan dia, Tamalik, kata dia, kau pergilah beli barang-barang. Ada kan 3 dinar? Ada, lapar lah, pergilah beli. Kata dia, pergi bandar. Tamalik pun pergi bandar, beli. Tengah nak beli, ulur duit 3 dirham tadi. Orang kedai kata, ini duit apa? Kata dia. Itu duk cerita kata yang dia ni tidur ratusan tahun. Ni duit apa ni? Ini duit kami lah, kami bawa jual kurma semalam. Ini adalah duit yang masa Matius jual memerintah, inilah ni duit ni.
Inilah Matthews yang buat. Matthews dah mati beratus tahun, kata dia. Habis sekarang ni siapa? Ini raja, dia ada sebut nama raja tu, saya lupa nama raja dia. Itu kisahnya sampai akhirnya ketiga-tiga pendeta tadi terima. Terima apa? Terima Islam sebagai agama dengan jawapan yang diberikan oleh Sayyidina Ali. Jadi apa yang kita nak tahu di sini tuan-tuan, bagaimana seorang pemuda, penasihat ni tuan-tuan, budak-budak muda ni, macam ini yang tukang ambil gambar berapa umur untuk? 24? 20? Berapa bang umur bang? Oh 39. Tua sikit daripada saya. Okey. Pemuda-pemuda, ada mungkin pandangan-pandangan pemuda yang kita boleh terima. Zaid bin Harisah, penulis Nabi, umurnya lebih kurang 13 tahun. Musaib, sahabat Nabi pun umurnya kecil. Dia dah jadi pendakwah hebat-hebat tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan, Umar bin Abdul Aziz, malah dia pakai habis cerita je kita ni. Umar bin Abdul Aziz, pemerintah Islam, salah pemerintah Islam, datanglah orang satu jemaah dekat tempat dia. Bila sampai dekat tempat dia tuan-tuan, tengah nak bercakap, bangun seorang gulam. Gulam ni budak kecil, remaja lah, budak kecil bangun. Apa kata Sayyidina Umar? Kamu duduk. Ada di antara mereka ni yang dah berumur, yang Akbarusin dipanggil. Akbarusin ni yang lebih tua daripada kamu, bangun. Kamu duduk. Budak tadi pun terus ke depan menghadap Sayyidina Umar. Dia kata dia, wahai Umar, kata dia, Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, kata dia, kamu dengar, seseorang itu dinilai, ini kita pegang tuan-tuan, seseorang itu dinilai fi asgharaihi. Asgharaihi maknanya dua benda yang kecil. Apa dia tuan Imam, dua benda yang kecil? Kita ni dinilai pada dua benda yang kecil. Kalau kita nampak tuan Imam ada benda ni tuan-tuan. Tuan Imam pula semua ada. Dua, tuan-tuan jangan fikir bukan saya tak boleh cakap lagi ni. Dua benda yang kecil. Saya pula yang peluh tuan-tuan. Ni dah lah sakit tuan-tuan, jangan nampak saya punya ni, Allah buat semayanya ustaz. Mesti dia cakap kat tepi tu, Allah beri benar ustaz semaya, kata sampai luka-luka dahi. Tuan-tuan, ini kena ulat bulu dia, reaction pada kulit. Ni buah baik bengkak. Kalau bengkak memang tak datang itu tuan-tuan. Malu apa? Awak kata berosak semaya, awak bengkak dilat dahi tu. Orang semaya pun tak macam ini. Ini dah macam Syiah pula, kata dia hentak dinding pula. Tak ada. Ini sebab dia luka tuan-tuan ya. Baik. Apa tadi Imam lupa? Fi asgharaihi. Manusia dilihat pada dua benda yang kecil. Terperanjat Umar bin Abdul Aziz, kata dia. Apa dia? Kata Umar, qalbuhu wa lisanuhu, kata dia. Hati dan lidah. Orang tak tengok pada usia, tapi tengok pada dua benda ni, iaitu hatinya dan lidahnya. Kalau orang itu memiliki hatinya yang bersih dan cerah, dan mempunyai lidah yang fasih, berkata-kata benda yang hak, mereka itu berhak pada semuanya. Umar terperanjat. Kalaulah kamu wahai Amirul Mukminin berkata macam yang tadi, yang muda duduk, dia kata, yang dah berumur ataupun yang lebih tua daripada aku ni bangun, kata dia, wahai Umar, sebenarnya kamu tak layak duduk di singgah sanamu, sebab ada orang yang lebih layak duduk dekat situ. Umar terus angkat tangan, wahai pembesar-pembesarku, tidak ada alasan lagi untuk aku melawan cakap kanak-kanak ini, budak ini. Tak boleh dah tak boleh nak lawan. Benarlah apa yang dia kata. Nampak itu tuan-tuan. Kadang-kadang kita akan berjumpa dengan mungkin budak muda yang mungkin apa yang dia cakap tu kita boleh terima, kita ambil dia sebagai nasihat bagi kita. Kadang-kadang jangan kita pula terikut pula dia pula tuan-tuan. Itu yang kata Nabi dalam hadisnya, qalbu kabir. Hati orang dewasa ni boleh hanyut terumbang ambing tuan-tuan, disebabkan dua benda. Apa dia? Hubbud dunya wa tulal amal. Cinta dunia, panjang angan-angan tuan-tuan. Itu bahaya. Kalau orang macam kita ni tuan-tuan, ada dua sifat, hubbud dunya wa tulal amal. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Itu bahaya. Baik tuan-tuan.
Kita pergi kepada yang kedua, hakul muslim alal muslim, hak orang Islam terhadap orang Islam. Ini bukan wajib. Ada yang bukan semuanya wajib, ada yang perkara yang wajib dan ada perkara yang sunat yang harus kita jaga. Sebab tu kata Rasulullah, hakul muslim alal muslim khamsun, ada 5. Dalam hadis yang lain, hakul muslim alal muslim sittah tu 6, ada kata 5, ada kata 6. Apa yang pertamanya, kata Rasulullah, hak orang Islam kalau dia buat maka kita kena laksanakan. Ruddus salam ataupun raddus salam, menjawab salam. Seorang muslim bila dia beri salam, hak dia kita kena tunaikan, jawab salam. Salam tu sunat, jawab tu wajib. Kenapa tuan-tuan? Sedangkan kalau orang tak beri salam, kita tak boleh, sebab dia wajib. Wajib maknanya kena beri salam. Orang beri salam, tak beri salam, orang itu diam, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku tak beri salam lagi. Ialah sebab wajib. Wajib apabila orang beri salam baru jatuh wajib dia. Kalau orang tak beri salam, maka kita tak payah jawab. Kecuali salam semayang, tuan-tuan ya, tak pernah lagi berlaku orang beri Assalamualaikum warahmatullahi, makmum ramai-ramai Waalaikumsalam, tak ada, kita tak pernah dengar lagi. Sebab salam kita itu adalah untuk para solihin, para orang yang baik-baik dan sebagainya. Itu salam yang pertama tadi itu. Baik, sebab salam ada yang mengatakan bahawa salam tu sunat. Kenapa? Salam adalah daripada Allah Ta'ala. Salam tu daripada Allah asalnya. Jadi Allah nak beri salam kepada kita, itu hak Allah. Sebab dia Tuhan. Terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila Allah dah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seolah-olah Allah beri salam ke atas kita. Kita ni menjadi sebagai ejen beri salam benda tu. Allah dah beri salam. Apa hak kita untuk tak menjawab salam? Maka jatuhlah wajib. Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Agung beri salam, kita buat sombong tak jawab salam, tak boleh. Jadi ulama kata wajib kamu jawab. Allah dah sampaikan salam pada kamu, kamu tak nak jawab. Itu ada pandangan yang mengatakan sebab itu hukum menjawab salam itu adalah wajib. Jadi kata Rasulullah, raddus salam, la tadkhulu al-jannata illa tu'min. Tak masuk syurga kecuali orang yang beriman. La tu'minu illa antahabbu. Tak beriman kalau orang tu tak ada kasih sayang. Itu tuan-tuan kena jaga. Orang yang tak ada kasih sayang, tuan-tuan, dia tidak ada iman kalau ikut konsep hadis tadi ini. Patut kata Rasulullah, ala adullukum, apakah kamu mau aku tunjukkan kamu, kalau kamu buat sesuatu benda itu maka akan ada tahabbtum, kamu akan berkasih sayang di antara kamu. Sahabat kata, bala ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, afsus salam, sebarkan salam, kata dia. Sebab itu kata Rasulullah, man bari'u bis salam, siapa yang memulakan salam, tuan-tuan, maka dia akan dirahmati terlebih dahulu, walaupun memberi salam itu adalah sunat. Sebab apa? Kedudukannya agak lebih besar, sebab dia mewakili Allah Ta'ala untuk beri salam. Sebab tu siapa yang mulakan salam, dia adalah lebih baik daripada orang yang menjawab salam. Itu tuan-tuan. Sebab itu kita jangan rasa, aku ini hak kita kampung, aku ini hak gini pengurusi, aku ini hak gini, maka orang lain hak beri ke aku. Atau kita ni suami, biarlah isteri yang beri salam ke aku. Kalau boleh kita yang beri dulu. Lagi-lagi kalau anak, tuan-tuan, ajarilah dia supaya dia beri salam kat kita, ataupun kita beri mulakan salam kat dia. Itu dia. Yang pertama, raddus salam. Yang kedua, wa'iyadatul marid. Yang dikatakan dalam perbahasan kita ini adalah apa? Adalah menziarahi orang sakit. Walaupun sakit yang dialami itu adalah sakit yang kecil, walaupun sakit kecil, hak jatuh daripada motor, sebab matikan motor terus turun, rupanya tak stand tak turun. Kita imam nak kerja ke imam ni. Nasib imam kita ni, tuan-tuan, saya puji imam tuan-tuan ni. Walaupun sampai dia membaca surah tu, kita rasa tak tergopoh gapah, tuan-tuan. Tak lama
Kena pula kadang apa surah tu pendek, baca pula laju inna ta'ina kal khausar fasalli li rabbika wanhar. Pak kita kat belakang ni kenapalah iman ni marah, kenapa marah ke siapa ni? Hak semayang macam tengah marah ni, inna ta'ina kal khausar fasal, marah ke siapalah Pak Imam ni? Baru mungkin tadi dia ada masalah tu. Sebab tu kadang orang kata kalau imam datang itu dia asyik tengok ke kiri kanan, suruh imam nombor 2 jadi imam. Sebab apa? Dia orang kampung duk cerita dululah. Sebab apa? Takut dia nampak malaikat. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dia kata macam hak malaikat nak datang je. Tapi kalau datang tunduk, saya puji imam tuan-tuan, tunduk ini tuan-tuan. Saya bukan senang tuan-tuan. Nak cari imam yang imam macam saya bukan puji ni, tapi memang pujilah tuan-tuan. Imam tuan-tuan ni ambillah barakah dia tuan-tuan, peganglah, tapi jangan keroyok ramai-ramai tuan-tuan. Itu baik. Kemudian nanti masuk insya-Allah pula nanti. Insya berapa? Dah awal pula insya ya. Dia seorang ahli, sebab saya pun tak lambat sebab malam saya ada meeting besar Jabatan Agama. Jadi saya terpaksa bergegas ke Blue Wave di bandar. Baksia atau yang mengutip cukai, mana dia Allah SWT. Namun sekiranya dia seorang ahli bid'ah, kalau dia ahli bid'ah munkarah, seorang yang ahli bid'ah ni orang yang suka mereka, memang kita bukan mereka yang simple-simple, yang besar-besar ni. Tuan-tuan jangan salah, ada orang sekarang ada isu pasal bid'ah. Ini bid'ah yang munkarah, bid'ah yang memang kita tolak, khurafat dan sebagainya. Atau seorang pelaku maksiat atau orang yang mengutip cukai secara zalim, maka tidak disunatkan menziarahi mereka kerana kita diperintah untuk meninggalkan mereka. Bukan wajib, tetapi tidak disunatkan. Nak ziarah, boleh ziarah tuan-tuan. Ini tepat ke tak tepat ni tuan-tuan? Tepat. Kita azan dulu sikit, waktu kita habiskan sikit.
Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyadatul marid, menziarahi orang sakit, orang yang bermaksiat, yang melakukan bid'ah munkarah, maka tidak sunat bagi kita. Ada syarat dia. Kenapa yang kita tak disunatkan? Kalau orang tadi itu tiada harapan dia nak bertaubat, memang dia tak bertaubat sampai dia mati, dia masih kekal dengan bid'ah dia, ataupun kita ini tidak ada hubungan kerabat dengan dia. Walaupun dia itu adalah ahli bid'ah, kalau kita kerabat, kita patut ziarah, ziarah dia. Tapi kalau tak ada hubungan, kita tak apa, kita tak perlu nak. Kemudian wa itba'ul janaiz, menyempurnakan jenazah daripada kapan dia, daripada mandikan dia, kapankan dia, semayangkan dia, dan juga sehingga kita kebumikan dia. Itu dia. Jadi itu antara saya kenal imam tuan, tak, kalau tak silap saya lah, kalau tak silap saya kenal tuan imam, tuan-tuan ni mula-mula sekali kat kubur lah, saya tak silap saya lah. Bukan yang jaga kubur, bukan imam, kalau tak silap saya lah. Ke imam lain, lupa saya. Sebab malam tu tak gelap, tapi tengok cara tu macam cara imam kita ni. Kalau tak silap saya lah, saya menguruskan jenazah tuan guru saya, Al-Fadhil Ustaz Ustaz Makjah Hasan, Arwah Makjah Hasan, dikebumikan, tak silap saya dekat sini lah, dia dikebumikan. Kemudian wa itba'ul janaiz, kemudian wa ijabatu da'wah, mendatangi jemputan orang. Wajib tuan-tuan, mula-mula wajib, kemudian dia turun jadi sunat, jadi makruh, jadi haram dan sebagainya. Dan juga wa tasmitul atish, dan juga menyahut orang yang bersin, itu juga digalakkan. Itu ada 5. Kemudian dalam hadis yang lain ada 6, dengan ditambah oleh Rasulullah SAW, izastansahaka fansah lahu, kalau orang minta nasihat, berikan nasihat. Tuan-tuan, jangan kalau orang minta aku tak tolong pandangan, jangan langsung kata aku ni aku tak layak lah, jangan tuan-tuan, berikan. Apa masalah awak? Okey, sekian. Okey, begini, kalau boleh begini, kalau boleh begini, kalau boleh begini. Kalau tak boleh jawab, okey, saya bawa jumpa siapa, bawa jumpa orang ni, jawab. Jangan tinggalkan dia begitu saja. Takut nanti dia pergi kat mana-mana, Gunung Pulai, daripada atas dia terjun, kita duduk berani sendiri. Patut kita dah boleh nasihat ke dia. Okey, itu satu yang ada 6. Dan juga sikit lagi tuan-tuan, berkaitan Rasulullah SAW memerintahkan 7 perkara dan melarang 7 perkara. Tadi ada 5, ada 6, ada tambahan 1 tadi pada 6, iaitu memberi nasihat. Kalau dia minta nasihat, berikan nasihat. Dan 7 perintah tadi lebih kurang sama. Iyadatul marid, wa itba'il janaiz, sempurnakan jenazah, tasmitul atis, orang yang bersin, waradus salam pun ada, wa ijabati da'i pun ada, wa ibrazil muksim. Ibrazil muksim ni tuan-tuan, membantu orang yang bersumpah. Contohnya apa? Kerana orang ni bersumpah nak melakukan sesuatu pekerjaan, dia tak dapat, mampu nak melakukan, padahal dia dah bersumpah ni, kita boleh bantu dia untuk menyempurnakan sumpah dia tadi itu. Contohnya apa? Bernazar. Mungkin daripada kalangan tuan-tuan ada bernazar, wajib bagi aku memberi contohnya, tapi dia tak mampu. Jadi tuan-tuan pastikan bantu dia untuk menyempurnakan nazar wajib dia tu. Jangan sampai tak boleh. Sebab itu kalau ada nazar, waris kena sempurnakan nazar seseorang itu. Sebab nazar ni dia menjadi wajib. Okey, tak boleh kita kata apa, aku kalau baik ni, aku nak bernazar solat 5 waktu penuh. Tak ada. Tak ada orang macam itu. Kalau macam itu tak jadi nazar. Sebab apa? Benda tu memang dah wajib. Kau sakit, tak sakit, sihat, tak sihat, memang kau kena sembahyang. Tak payah nak bernazar. Aku kalau nak bernazar ni, nak puasa. Puasa apa? Ramadan cukup. Allah, dengar situ, bagus mu bernazar ni. Bagus. Tapi nazar tak jadi. Sebab apa? Nazar benda yang memang dah wajib. Kalau dia tak bernazar pun, memang kau kena wajib juga. Kena apa? Kena puasa. Begitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, ada 7 perkara yang Rasulullah SAW larang. Apa dia tuan-tuan? Pakai cincin emas, lelaki tak boleh. Okey, cincin emas tak boleh. Memakai sutera yang nipis, lelaki pun tak boleh. Itu kita maklum.
Kemudian sutra yang tebal pun sama juga, tak boleh. Pakaian yang bercampur dengan sutra, maknanya kandungan sutra itu lebih daripada kandungan kain yang lain. Kalau kain itu lebih, sutra itu sedikit, mungkin ada pandangan kata boleh, walaupun ada kata di atas tadi, sutra yang nipis atau sutra yang boleh tak kalau jenazah itu meninggal kita kapankan dengan kain sutra, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah, tapi kita digalakkan biarlah sama saja. Kemudian pelana berwarna merah, pelana berwarna merah yang di atlas dengan sutra, maksudnya pelana kita kadang-kadang tempat duduk kosen kat rumah dan sebagainya ada sutra, kalau boleh jangan ditunjulkan, tuan-tuan ya. Dan yang juga kata dia ridak, kain ni, kain ridak yang bercampur sutra, walaupun kita tak pakai tapi kita jadikan sebagai mungkin kain ridak dan sebagainya, lembut kain tu. Kalau pergi Turki banyak kain sutra-sutra yang dijual, kita jadikan ridak, tak boleh, sebab ia menunjukkan kepada apa? Kepada rasa takabur. Sebab itu kata Rasulullah SAW, nak hilangkan rasa takabur itu apa tuan-tuan? Iaitu man badi'i bis salam, siapa yang memulakan salam akan menjauhkan dia daripada sifat al-kibir, iaitu apa? Kibriya. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khairat dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.